Abang, sekarang saya tengah shoot pukul 2 pagi bang. 2 pagi bang, 2 pagi. Kenapa? Hi, welcome back my channel, Savvy Love. Okay, dah lama kita tak ketemu dalam rancangan Ada Hantu, Ada Savvy. Tiba Ada Hantu, Ada Savvy. Okay, baru-baru ni saya nak cakap terima kasih yang dah join giveaway saya. Dah cukup 20,000 subscriber. Dan malam ni kita akan buat giveaway. Masuk live Savvy walaupun dalam keadaan yang tak mengizinkan. Walaupun kita dalam bencana banjir. Tapi tak apa, kita kena teruskan untuk kerja. Okay. Hari ni saya ada cerita-cerita baru. Kalau korang perasan, video saya dah kurang post seminggu 3 kali video dah kurang. Sebab apa? Lately ni banyak benda berhantu yang terkena dekat Savvy. Korang mesti lagi seram kan tengok muka aku yang macam ni? Kalau korang nak tahu apa yang telah berlaku, aku rasa mesti korang akan terkejut. Baru-baru ni video Savvy sangat tak adalah nak kata viral, tapi ramai tau kata dalam video saya ada benda halus lah kat belakang Savvy. Akak Savvy, kenapa belakang Akak Savvy ada benda-benda gerak? Ada benda mata merah, ada benda rambut panjang, baju putih, semua akan cakap macam tu. Sampailah malam tadi, lepas saya buat live, saya dapat satu Gmail daripada orang yang bukan Melayu. Okay, bukan orang Melayu. That's me, bukan orang Islam. Okay, saya bukan nak kata apa, tapi kiranya kadang-kadang kita rasa orang Islam je mempercayai benda-benda macam benda-benda halus ni. Tapi orang yang bukan Melayu pun bertanya kepada saya, dah hantar Gmail kepada saya. Saya akan tunjuk kat sini kalau korang baca. Okay. So dia kata, Assalamualaikum, my name is Umar. I just watch your TikTok video. And dia ada melihat satu video saya, ada ternampak satu benda jin. Tanpa buang masa, marilah saya bercerita. 1, 2, 3. Okay, so tempat pun sangat cantik. Kita mestilah akan start cerita hantu ni tempat berhantu. Mestilah tempat pun gelap, takkanlah cerah. Savvy nak tunjuk tempat belakang Savvy yang ramai tertanya, betul ke belakang saya ni berhantu kalau korang melihat dalam video ini. Sebenarnya video saya selama saya post di TikTok, tak pernah langsung orang bertanya saya mengenai jin ataupun hantu. Disebabkan ramai yang nak menafikan dia betul-betul melihat ada benda halus, mari kita ceritakan hal sebenar. Okay, saya duduk rumah ni dekat dalam 14 tahun, 15 tahun macam tu, dikirakan terlalu lama lah untuk saya. Dan sebelum rumah ini diduduk, rumah ini dimiliki oleh seorang ustazah. Kiranya ustazah ni sentiasa berubat, sentiasa membuat apa orang kata kelas agama. Orang datang kat rumah dia membuat bacaan Al-Quran, Iqra, semua tu. Saya dapat tahu saya pindah rumah ni pada tahun 2008 ataupun 2009 macam tu, saya lupa. Dikirakan berapa tahun lah, dah lama sangat kalau korang bandingkan 2021 sampai sekarang kan. Waktu tu rumah ni memang dikosongkan dan ustazah tu berkahwin dengan ustaz. Kiranya ustaz dengan ustazah lah. And dia memberitahu yang rumah ni untuk disewa. Waktu tu mak saya dengan ayah saya bertukus lumus mencari rumah kosong untuk kami duduk. Tanpa sedar atau tak sedar, rumah ni harus dibeli dan disewa lah. Antara tu korang pandai-pandai lah. Tapi saya tak nak cakap saya sewa atau beli rumah ni. And kami pun duduk sampai sekarang
dekat 12 tahun macam saya kata tadi. And waktu pertama kami masuk rumah ini, kami telah membuat bacaan Yasin. Kami telah membuat semua, tutup pagar area rumah, kami letak lada hitam macam biasa. Sampailah ada satu hari itu, selama 7 hari kami stay dekat rumah baru ni, makcik saya ada sesuatu memberitahu kepada saya dan keluarga saya yang dia sedang melihat seorang wanita dalam rumah saya. Mungkinlah saya tak mengatakan 50% adalah betul atau benar atau salah. Kemungkinan perempuan yang anda melihat itu adalah ia ataupun mungkin tidak. Kalau korang nak tahu lebih jelas, korang kena tengok video saya sampai habis ni. Korang jangan duduk seorang, korang kena duduk berdua dan pastikan berdua tu bukan roh ataupun peneman. Okey, makcik saya ada mengatakan rumah saya ni ada seorang wanita yang dah betul-betul penghuni dalam rumah ni. Dan saya sendiri pun tidak tahu siapakah wanita tu. Dan kami pun tertanya, betul ke rumah kami ni ada penunggu? Sedangkan yang duduk rumah sebelum ni adalah ustazah dengan ustaz. Ia membuatkan kami semua terkejut apabila makcik kami memberitahu perkara sebenar. Sampailah makcik Sebi waktu tu dia tengah tak sihat. Okey, dia duduk rumah saya untuk stay dalam beberapa hari. Bila badan kita tengah tak sihat, mesti kita akan merasakan sesuatu benda yang tak dijangka, sedangkan benda itu tak ada apa-apa. Makcik saya pun demam dalam masa 3 hari macam tu dia duduk rumah saya. Kami waktu tu sekeluarga keluar pergi makan di luar. Dan kami pun meninggalkan makcik kami dalam masa sejam lebih lah macam tu. Tiba-tiba makcik kami call dengan menangis-nangis. Dia kata, balik sekarang, balik. Lepas tu mak aku pula rasa gelabah lah. Kenapa kena balik? Sebab kita orang baru je sampai tempat makan dekat restoran. And then dia kata balik sekarang, balik juga. Jadi kita orang dah rasa macam tak sedar hati. Apa yang tengah berlaku dengan situasi yang dia tengah tak sihat kan. Lepas tu mak aku pun terus macam, okeylah kita bungkus je, tak boleh makan kat sini. Kiranya kita bawa balik makanan, makan kat rumah sebab mungkin ada benda yang berlaku. Tiba-tiba makcik aku ni pun dia call. Dia call dalam kereta, kita orang tengah bawa kereta. Dia cakap macam ni, ada benda ni duk ikut-ikut aku ni. Dia cakap-cakap dengan aku ni sekarang ni. Ada benda kat atas tu. Kat atas ni lah yang sekarang Sebi tengah duduk. Bilik ini. Ramai yang nak tahu sangat betulkah ada ke tidak. Lepas tu Mak Sebi pun balik. Dia kata, mungkin kau ni tengah tak sihat. Dalam keadaan tak sihat, ada benda yang kau rasa benda tu hidup, sedangkan benda tu tak hidup pun langsung. Lepas tu dia kata, aku tengah dalam keadaan sejuk. Makcik aku cakap lah, Makcik Sebi. Sorry lah, kadang-kadang panggil Sebi, kadang-kadang panggil aku, biasalah. Baru lepas banjir, dia rasa macam takut. Dia rasa macam tu. Lepas tu Makcik Sebi pun kata dia dalam keadaan sejuk dan dia tak tahu apa yang dia nampak dan dia tak tahu apa yang dia dengar, tapi orang memanggil dia untuk bermain dengan dia di atas. Waktu tu dia duduk kat bawah. Rumah saya 2 tingkat. Lepas tu macam saya katalah, mak saya tenangkan dia dulu. Mak saya kata pergi makan ubat, tidur secukupnya. Takut benda ni membawa efek lagi, nanti sakit lagi, berpening. Lepas tu sampailah makcik saya, dia punya takut, dia pergi masuk dalam bilik yang kosong. Bilik tu tak pernah kami duduk dekat area bawah. Okay, bilik tu memang dikira store yang memang takkan orang ada duduk. Tapi makcik saya duduk. Makcik saya duduk dan dia kata tempat ni selesa untuk dia. Itu yang membuatkan kami rasa takut. Macam, bilik ni kami tak diguna walaupun kami baru masuk dalam seminggu. Tapi kalau boleh, janganlah membiasakan tempat tu dulu. Sebab, yelah kita tak tahu tempat tu macam mana kan, dalam keadaan macam mana. Tapi makcik saya kata bilik ni selesa daripada atas. Atas tu ramai bergerak. Dia kata banyak benda bunyi, banyak benda dia nampak. Itu yang membuatkan kami rasa macam makcik kami kena
tersampuk ataupun dia betul-betul mengatakan benda itu benar. Sampailah keesokan hari tu, dia duduk rumah Sebi dan Sebi pun masuklah bilik Sebi. Bila Sebi masuk bilik Sebi dan lihat, dia pun rasa macam dia kata, ada tu. So Sebi macam pelik, kenapa? Faham tak? Kita mesti akan tertanya kenapa nak cakap benda tu yang berulang kali tapi tak apa-apa. Macam korang duk kata Sebi ada. Tapi Sebi kata tak ada. Sampailah makcik Sebi kata ada orang tengah duduk. Duduk kat atas katil sekarang ni kan. Itu membuatkan Sebi terkejut dan Sebi pun melihat ia benar ada. Lepas Sebi dah nampak benda tu baring dan duduk di atas katil, Sebi terus buat bacaan ramai-ramai ayat kursi, Yasin semua. Sebab waktu tu Sebi rasa tak tenang. Benda ni berlaku dalam 15 tahun yang lalu lah. Seminggu nak masuk rumah. Waktu tu bilik Sebi rasa panas tak amat-amat. Panas yang kita tak boleh nak bawa bincang. Kita buka kipas pun panas. Lupa, hari ni aku buka kipas. Biasa aku bila nak shoot video ni aku buka aircon, tapi aku buka kipas. Jimat elektrik lah. Baru lepas banjir. Ulang balik baru lepas banjir. By the way, Sebi nak kata sorry mata Sebi macam ni sebab Sebi baru buat post video makeup tutorial untuk review tadi. Lepas tu, bila aku rasa bilik aku dalam keadaan panas, aku tak boleh tidur langsung. Sampailah malam tu kita orang semua macam berkumpul ramai-ramai dan kita orang macam kalau boleh kita orang discuss antara family each other je lah, macam apa yang tengah berlaku, betul ke nampak benda-benda halus, betul ke benda ni ada. Lepas tu bila makcik aku bersuara dan aku pun bersuara dan mak aku pun membuat keputusan untuk panggil ustaz datang kat rumah. Bila ustaz datang kat rumah tu lah, banyak benda yang kita tak expect benda tu akan jadi. Benda tu aku akan cerita nanti episod kedua. Sebelum kita orang panggil ustaz tu datang ke rumah, selama ni aku tak percaya macam aku demam kan. Tak percaya macam aku nampak benda-benda halus. Rupanya benda tu terkena kat aku jadi tiap-tiap kali macam terperangkap dalam bilik bawah. Aku rasa syok sangat duduk dalam bilik bawah dan aku tak nak duduk bilik aku. Bila aku duduk bilik aku rasa panas, aku rasa macam ada benda ikut aku, ada benda nak panggil aku. Sampai aku ternampak satu, abang, sekarang saya tengah shoot pukul 2 pagi bang. 2 pagi. Kenapa bunyi macam ni? Sampailah aku nampak ada satu mata yang tengah merah dekat toilet bilik aku. Kalau korang tahu, bilik aku ni sebelah ni toilet tau. Dan mata tengah merah tu terus pandang aku belakang bila aku pusing. Rupanya aku tengah duduk dengan orang selama ni. Kalau korang tahu, benda tu membuat aku tertakut dan sampailah aku yang terkena demam panas dengan makcik aku sendiri. And benda tu membuatkan aku terikut perangai macam makcik aku. Bila nampak benda-benda halus, aku jadi sawan, aku jadi tak betul. Sampai dalam masa 2 hari lebih je aku terkena benda tu. And Alhamdulillah, lepas kami jumpa ustaz, itu episod 2 aku akan cerita nanti lepas video aku habis ni. Banyak benda positif yang datang dalam hidup kita orang dan perjalanan aku nak sembuh tu ambil masa yang terlalu singkat jugalah. Singkat atau lama juga bagi aku. Sebab aku pun tak sangka yang rumah bilik aku ni adalah tempat orang penunggu yang telah tiada. Faham tak? Bukan tempat orang tapi tempat makhluk penunggu yang telah tiada. Jadi dia sentiasa bermain dalam bilik aku dan sentiasa akan memanggil aku untuk mengajak aku ikut dia melalui alam dia. Benda tu yang membuatkan aku terperangkap selama 2 hari macam aku cerita tadi. 2 hari jugalah aku demam dia. Dekat 2 hari aku terperangkap tapi badan tu still panas dalam seminggu juga macam aku cerita tadi.
Kalau korang nak cerita ni lebih panjang, kalau korang nak cerita ni lebih seronok untuk episod 2, lepas aku jumpa ustaz aku, korang sila komen bawah ni. Sebab aku akan post video ni lagi panjang. Ini video separuh sebab aku minta maaf, aku tengah shoot waktu tengah banjir. Dan bagi aku settle dulu, lepas tu baru aku boleh shoot sampai habis dengan mudah dan tenang. Okay korang? So jangan lupa subscribe dan like video aku. Share, subscribe. Bye.